Assalamualaikum dan salam perpaduan. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 1 Januari. Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan MIPD mempunyai peruntukan sejumlah 795.7 juta ringgit untuk melaksanakan projek baharu infrastruktur pelabuhan sungai, bangunan awam dan kerajaan bagi tahun ini. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memberitahu MIPD perlu menggunakan dana tersebut sepenuhnya dan telus agar rakyat, terutamanya mereka yang berada di kawasan pedalaman, mendapat manfaat daripada projek berkenaan. Untuk itu, Dato' Ahmad Douglas Ugah dalam satu kenyataan menjelaskan pihak kementerian perlu mengelakkan kejadian projek sakit berulang yang akan mendatangkan kesan terutama pada kos projek. Beliau yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan menambah pembangunan pelabuhan juga mempunyai peranan penting dalam mencapai strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Jelasnya kerajaan perlu memasang kemudahan pelabuhan moden yang sangat diperlukan untuk menambah kecekapan dan keberkesanan. Katanya satu kajian akan dilaksanakan iaitu kajian Pelan Induk Pelabuhan yang akan berbulat dengan pihak berkuasa Pelabuhan Miri. Dato' Ahmad Douglas berharap pada bulan Jun nanti beberapa cadangan kepada kerajaan dapat dihasilkan dalam membangunkan pelabuhan di negeri ini. Ini katanya akan menjadikan tahun 2023 sebagai tahun yang mencabar bagi Kementerian Jabatan Kerja Raya JKR, pihak berkuasa pelabuhan dan semua jabatan berkaitan. Ini katanya sejajar dengan misi MIPD adalah untuk melaksanakan projek infrastruktur sedia ada, mengikut jadual, mematuhi piawaian dan menyelamatkan semua projek sakit. Setakat Julai 2022 terdapat 91 buah projek sakit dan telah dikurangkan kepada 35 pada November 2022. Sementara itu, mengenai unit agama-agama lain Unifor, beliau memberitahu program untuk membantu rumah ibadat Kristian, Buddha, Sikh, Toh, Bahai dan sekolah mubalik akan diteruskan. Beliau dalam pada itu menzahirkan penghargaan kepada Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg yang telah memperuntukkan sejumlah 100 juta ringgit kepada Unifor untuk tahun ini. Mengenai pilihan raya umum ke-15 yang lepas, ia membuktikan rakyat Sarawak terus menyokong kestabilan politik dan takbir urus yang baik. Katanya GPS juga menyokong pembentukan kerajaan perpaduan bagi memastikan kerajaan Putrajaya memberi perhatian dan mengukuhkan pembangunan serta pemulihan ekonomi selain tuntutan kerajaan Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 ditunaikan. Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS di bawah pimpinan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah mengubah Serikeh menjadi semakin pesat membangun. Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Datuk Sri Huang Tiong Si berkata ini boleh dilihat melalui pelbagai projek berimpak tinggi di Serikeh yang telah diluluskan kerajaan negeri. Datuk Seri Huang Tiong Si menjelaskan projek-projek seperti Jalan Pasi ke Tanjung Manis, Taman Agro, Pusat Pengumpulan Proses dan Pembungkusan CPPC pasti akan melonjakkan Serikeh ke arah kemakmuran dan membawa kesejahteraan kepada rakyat di kawasan itu. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Persembahan Perayaan Tahun Baharu 2023 di Dewan Sentral Serikeh. Sehubungan itu, beliau yang juga Ahli Parlimen Serikeh dan Adun Repok menyeru rakyat di Serikeh untuk terus memberi sokongan padu kepada kerajaan GPS bagi meneruskan pembangunan pesat di Sarawak. Datuk Seri Huang turut menzahirkan penghargaan kepada rakyat kerana memberikan kerjasama dan sokongan yang padu kepada beliau pada pilihan raya umum ke-15 yang lepas sehingga memulihkan beliau dilantik sebagai Ahli Parlimen Serikeh. Beliau berikrar akan terus berusaha sedaya upaya membangunkan pendidikan di kawasan Repok melalui peruntukan daripada kerajaan Sarawak selain membekal bantuan bahan persekolahan setiap tahun kepada semua pelajar di kawasan itu. Katanya mana-mana penduduk di Serikeh yang memerlukan bantuan dan sumbangan boleh mengajukan permohonan di Pejabat Pusat Hikmat beliau di Serikeh dan Maradong. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang akan meneliti cadangan pembinaan permis baharu bagi tadika kemas di Kampung Tambirat, Asrajaya yang terjejas banjir baru-baru ini.
Datuk Rubiah dalam hantaran di laman Facebooknya berkata cadangan tersebut akan dikemukakan kepada pengurusan tertinggi untuk pelaksanaan projek berkenaan di tapak baharu. Jelasnya tadika berkenaan mengalami kerosakan serta telah menampakkan keretakan di beberapa kawasan. Beliau berharap dengan kewujudan premis tadika baharu akan membantu menyediakan persekitaran yang kondusif kepada anak-anak dan peruntukan yang telah disalurkan dimanfaatkan dengan sebaiknya. Datuk Rubiah yang juga Ahli Parlimen Kota Semarahan turut meninjau kerja-kerja baik pulih Surau Darul Bahagia di Kampung Tambirat. Surau tersebut katanya hampir siap dan merupakan antara projek yang dibiayai menggunakan peruntukan projek kecil luar bandar Parlimen Kota Semarahan. Kampung Muhibah, Kuala Baram, Miri menjadi kampung kerana penduduknya terdiri daripada masyarakat berbilang kaum, agama serta budaya yang berbeza. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, walaupun berbeza, namun penduduknya saling berusaha mencari satu pendekatan untuk mengeratkan perhubungan antara satu sama lain. Justeru Datuk Sri Lee Kim Shin memberitahu apa yang penting adalah masyarakat di Sarawak perlu bekerjasama serta menyokong antara satu sama lain supaya keharmonian dan perpaduan itu dapat diperkukuhkan lagi. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan Hari Krismas dan Tahun Baharu 2023 di Balai Raya Kampung Muhibah, Kuala Baram, Miri. Beliau turut mengingatkan rakyat di negeri ini supaya tidak dipengaruhi oleh sesiapa yang cuba membawa fikiran yang mendatangkan masalah perkauman di negeri ini. Datuk Sri Lee dalam pada itu mengucapkan selamat Tahun Baharu 2023 dan berharap negeri Sarawak akan menjadi lebih baik, maju, makmur serta wabak COVID-19 dapat diselesaikan dengan baik. Selamat Tahun Baru 2023. Semoga Tahun Baru ini akan membawa nasib yang lebih baik kepada kita. Karena COVID-19 ini pada tahun akan datang ini akan terus kita dapat selesaikan. Kita semua boleh hidup dalam keadaan yang normal dan tak boleh dikatakan berbagai aktiviti seperti aktiviti ekonomi dan aktiviti rekreasi sosial kita boleh melakukan cara yang normal. Beliau juga berharap semua rakyat terus bersatu dan berganding bahu dalam memerangi wabak COVID-19 dan memperkukuhkan amalan hidup baik. Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS akan terus membantu merealisasikan visi Kerajaan Sarawak iaitu mempunyai masyarakat yang berkembang maju. Datuk Bandaraya Datuk Wee Hong Seng dalam perutusan Tahun Baru 2023 memberitahu MBKS terus menyediakan infrastruktur dan persekitaran yang bersih, selamat, cantik, mampan untuk rakyat. Oleh yang demikian, majlis itu akan memperkenalkan anugerah Datuk Bandar tahun ini sebagai mengiktiraf wira tidak didendang dalam kalangan masyarakat yang telah banyak membantu meringankan beban golongan yang kurang bernasib baik. Ujar beliau lagi, MBKS juga sedang memulakan projek prasarana awam utama yang pertama dalam beberapa dekad. Pusat Gastronomi UNESCO baharu dan Taman Air Keluarga akan menjadi hub komuniti untuk semua penduduk Bandaraya Kuching. Ia akan menghidupkan semula pusat bandar tradisional yang menjadi tarikan daya tarikan pelancong. Sementara itu, aktivis sosial Datuk Sri Eng Lai Sun dalam perutusan Tahun Baharu 2023 berkata, kebebasan beragama dan mengamalkan budaya serta adat resam yang pelbagai merupakan salah satu tunjang kepada keharmonian rakyat berbilang kaum dan agama di Sarawak. Ujarnya, toleransi kukuh yang terjalin di negeri ini diterjemahkan menerusi sambutan perayaan yang diraikan bersama-sama semua rakyat tanpa mengira kepercayaan. Justeru beliau berharap Tahun Baharu ini aspek itu diteruskan dan dikekalkan untuk dinikmati generasi masa depan. Selamat Tahun Baru kepada semua anak negeri Sarawak dan juga warga Malaysia secara amnya. Dan semoga tahun hadapan kita akan berada dalam keadaan lebih aman, lebih bersatu padu. Selamat Tahun Baru kepada seluruh rakyat di Malaysia. Selamat Tahun Baru 2023. Saya pasti kita mengharapkan sesuatu yang baru. Azam Tahun Baru 2023 akan membuahkan sesuatu yang sangat kita nantikan. Saya mengucapkan juga selamat Tahun Baru 2023 kepada semua. Selamat Tahun Baru kepada semua pendengar-pendengar dan juga penonton RTM. Semoga Tahun Baru ini menjadikan kita lebih aman makmur. Dengan peluang ini juga ingin mengucapkan selamat Tahun Baharu tahun 2023. Semoga tahun hadapan lebih meriah, lebih produktif, lebih proaktif.
Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Ahad 1 Januari. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Selamat menyambut Tahun Baru 2023. Assalamualaikum, salam perpaduan.